Sejahtera semua, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Nah, hari ini kita akan bercakap ataupun bercerita ataupun mengulas tentang kes Saman Mahathir dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita juga tahu pada Oktober lalu, Dr. Mahathir telah menerima keputusan buruk di mana Dr. Mahathir gagal peroleh dokumen dalam kes Saman Fitnah terhadap Anwar. Ini adalah berkaitan dengan kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam Kongres Nasional PKR, kalau tak silap. Mahkamah Tinggi Shah Alam yang menolak permohonan Tun Dr. Mahathir bagi perintah supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim mengemukakan dokumen yang dirujuk dalam pernyataan pembelaannya dalam kes sama membabitkan kedua-dua pemimpin itu. Kes Saman Fitnah itu dikemukakan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir terhadap Anwar berhubung kenyataan Perdana Menteri pada ucapan di Kongres Nasional Khas Malaysia pelaksanaan sebuah idealisme pada 18 Mac lalu yang didakwa Mahathir menggelarnya sebagai resis dan memperkayakan memperkayakan keluarganya. Nah, saudara-saudara, di antara kes mahkamah ini yang melibatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Mahathir. Bagaimana kalau Dr. Mahathir yang kalah? Bagaimana pula dengan cakap-cakap penyokong-penyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim? Mungkin ada yang timbul di fikiran masing-masing sebagai penyokong Anwar Ibrahim yang mahu Anwar Ibrahim kalahkan Mahathir di dalam kes mahkamah ini. Mungkinkah Datuk Seri Anwar Ibrahim yang patut saman Mahathir? Mungkin menyaman Mahathir RM 1 juta, RM 10 juta, RM 100 juta, mungkin berbilion-bilion. Nah, saudara-saudara, itu mungkin hanya cakap kosong. Tetapi untuk kes mahkamah ini bukan lagi cerita kopi-kopi. Ini bukan lagi cerita siring jalan. Tetapi ini adalah cerita yang sangat-sangat serius yang dibawakan di mahkamah. Sesuai dengan kenyataan ini, Dr. Mahathir gagal peroleh dokumen dalam kes Saman Fitnah terhadap Anwar. Adakah kita boleh katakan di sini Anwar menang setakat ini? Nah, saudara-saudara, bercakap pula tentang kes mahkamah. Nah, dalam satu video di dalam channel ini terdapat satu komen yang amat saya terkejut. Ini berkaitan dengan hukuman sebatan. Mungkin kita tahu juga ada yang suka dengan Tun Mahathir. Ya, saya sebagai rakyat Malaysia, saya sangat respect Tun Mahathir. Disebabkan beliau adalah bekas Perdana Menteri. Bukan calang-calang orangnya. Bukan sekali menjadi Perdana Menteri, tetapi 2 kali. Ada yang kata Mahathir patut rehat. Mahathir patut letak jawatan di dalam politik. Mahathir patut berhenti dan berehat. Tetapi kita dapat lihat sehingga hari ini Tun Mahathir masih aktif di dalam kancah politik Malaysia yang semakin hangat hari demi hari. Nah, di dalam komen ini menyatakan terdapat 2 subscriber ataupun viewers daripada channel ini yang telah meletakkan komen. Patut sekali atop Mahathir di penjara sebab dialah Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim, PMX dan Najib merengkok dalam penjara. Mungkin susunan ayatnya tidak tersusun rapi disebabkan dia kata di sini sebab dialah PMX dan Najib merengkok dalam penjara. Sebenarnya mungkin yang dinyatakan oleh subscriber ini ataupun viewers ini hanyalah Najib Razak merengkok di penjara disebabkan Tun Mahathir. Tetapi ada satu lagi komen yang bagi saya ini pasti mengejutkan ramai. Ada yang kata di sini, kamu ada kes mahkamah. Bagi kamu Tun, jika didapati bersalah, kamu akan menerima 10 rotan, 10 tahun penjara. Ini mungkin bukan penyokong Tun Mahathir. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan rotan pula hukum sebatan. Kita tahu ada akta untuk hukuman sebat.
Di mana kita tahu juga hukuman sebat yang merupakan salah satu jenis hukuman bagi kesalahan jenayah di Malaysia, tidak kira untuk perempuan atau lelaki. Hukuman sebat juga terbahagi kepada dua cabang, yaitu jenayah sivil dan juga jenayah syariah. Nah, saudara-saudara mungkin yang meletakkan komen ini bukanlah penyokong Mahathir. Yang mahu Mahathir dikenakan tindakan dengan menyatakan Mahathir ada kes mahkamah, dan juga mahu Mahathir bagi kamu tun. Jika didapati bersalah, kamu akan menerima 10 rotan, 10 tahun penjara. Nah, saudara-saudara, apa komen Anda? Bagi saya ini pasti satu berita yang amat buruk untuk Tun Mahathir. Sekian saja untuk kali ini. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe. Ketua Penerangan Bersatu. Ketua Penerangan Bersatu disebut dalam satu laporan yang dibuat oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, di mana satu artikel menyatakan SPRM adukan Ketua Penerangan Bersatu ke polis. Wow, apa yang dilakukan oleh Ketua Penerangan Bersatu sehingga beliau disebutkan di dalam satu laporan daripada SPRM? Adakah dengan ini satu lagi bersatu ahli pemimpin bersatu yang bakal dicekuk ataupun bakal ditangkap? Nah, di dalam berita ini ataupun di dalam artikel ini, SPRM membuat laporan polis ke atas salah seorang pemimpin kanan bersatu yang membuat dakwaan fitnah ke atas agensi berkenaan. Menurut SPRM, merujuk kepada satu hantaran dalam TikTok yang memaparkan Ketua Penerangan Bersatu Malaysia, Razali Idris, berceramah semasa kempen di Kemaman pada 10 November lepas. Dalam kenyataan dikeluarkan, SPRM mendakwa beberapa tuduhan palsu dikeluarkan Razali dalam majlis tersebut. Kita boleh katakan mungkin dalam video ini terciduk lagi ke satu pemimpin bersatu. Dengan ini, adakah beliau berisiko untuk ditangkap? Nah, saudara-saudara, beliau telah menyatakan bahwa jentera-jentera kerajaan, SPRM, dan hakim-hakim dikawal oleh kerajaan semasa, serta mempertikaikan keputusan hakim Mahkamah Tinggi berhubung sabitan 4 pertuduhan ke atas bekas Menteri Belia dan Sukan. Katanya, yang merujuk kepada ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Menurut SPRM, mereka memandang berat fitnah dan tomahan yang dilemparkan Razali kerana ia boleh menjejaskan keyakinan orang ramai terhadap sistem penguatkuasaan dan perundangan negara ini. Selain bertindak sebagai Ketua Penerangan Bersatu, Razali juga kini berkhidmat sebagai pengerusi Bersatu Terengganu. Untuk rekod, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menjatuhkan hukuman penjara selama 7 tahun, 2 sebatan dan denda RM 10 juta terhadap Syed Saddiq pada 9 November lalu. Bekas Ketua Pemuda Bersatu Armada itu disabitkan bersalah atas 4 pertuduhan pecah amanah jenayah, salah guna harta, dan pengubahan wang haram membabitkan dana sayap parti terbabit yang berjumlah RM 1,12 juta. Hakim Azhar Abdul Hamid bagaimanapun membenarkan permohonan untuk menangguhkan hukuman ke atas ahli politik terbabit sementara menunggu keputusan rayuan di Mahkamah Rayuan. Syed Saddiq pernah menjadi anggota kabinet semasa mengetuai Armada, namun memihak kepada PH apabila gabungan itu dijatuhkan dalam insiden langka Sheraton. Dia kemudian menubuhkan Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda dan mengetuainya dengan kekal sebagai salah satu parti yang menyokong Pakatan Harapan. Bagaimanapun, Syed Saddiq membawa Muda meninggalkan PH dan menyertai blok pembangkang pada awal September lalu. Kata SPRM, agensi itu merupakan badan penguat kuasa yang diperkasakan oleh undang-undang untuk melaksanakan peranan sebagai pembanteras rasuah secara bebas dan profesional. Oleh yang demikian, SPRM berharap tindakan sewajarnya dapat diambil dengan kadar segera,
terhadap mereka yang mengeluar dan menyebarkan fitnah dan kelemahan tersebut. Apa akan jadi kepada pemimpin Kanan Bersatu ini selaku Ketua Penerangan Bersatu, yaitu Razali Idris selepas ini? Dengan SPRM yang mengadukan Ketua Pembangkang Penerangan Bersatu ke polis disebabkan fitnah yang disebarkan. Apa komen Anda? Bersama-sama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan juga subscribe.